والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita ambil belakang sedikit. Dan ikhtilaf dua mazhab itu dalam ta'wil yang tafsil, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa yabqa wajhu rabbika ila akhirih. Baik, dulu dah kita sebutkan ada dua fahaman, ada dua mazhab di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama dipanggil mazhab yang lebih awal, yaitu 300 tahun yang pertama hijrah. Ianya adalah mazhab salaf. Kemudian setelah 300 tahun yang pertama tersebut, maka bermula daripada 301 sehingga zaman sekarang ini dikatakan khalaf. Persepakatan di antara salaf dan khalaf ialah tidak memaknakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Maknanya mereka itu mengatakan bahawasanya tangan itu bukannya tangan yang kita faham. Kalau dikatakan wajah, itu bukan wajah yang kita faham. Baik, walaupun kalimah itu mereka sepakat tidak boleh dibuang dan tidak boleh ditolak. Cuma yang menjadi perselisihan pendapat itu adalah dalam memaknakan, adakah wajah itu terjemahannya wajah, adakah yadun itu terjemahannya tangan, atau a'yunun atau ainun itu terjemahannya mata. Baik, itulah yang menjadi perbahasan para ulama. Persamaan di antara salaf dan khalaf ialah menafikan tangan sebagaimana yang difaham oleh kebanyakan manusia. Demikian wajah pun begitu juga, tanpa menolak ayat tersebut. Baik, cuma perbezaannya ialah khalaf mereka itu mengatakan bahawasanya yadun itu bukan makna tangan, tetapi makna yang lain daripada tangan, makna yang menjadi kelaziman bagi tangan, yaitu kuasa. Kalau wajah itu bukan makna muka, tetapi maknanya zat Allah Ta'ala. Baik, demikian orang-orang salaf. Mereka mengatakan wajhu rabbika. Wajhu itu ialah satu makna yang dinafikan seandainya dikatakan muka. Tetapi apakah maknanya diserahkan kepada Allah Ta'ala akan maksud dan muradnya. Baik, persamaan dari sudut tidak memaknakan wajah itu muka. Zat itu mata, ayun adalah mata-mata. Baik, yang itu persamaan dia. Yadun tidak dimaknakan dengan tangan, tetapi tidak menafikan lafaz yadun di dalam Al-Quran. Kalau salaf tidak memaknakan, kalau khalaf dimaknakan dengan makna yang berlaziman dengan tangan, yaitu kuasa. Kalau wajah itu adalah zat. Baik, maka dia kata, dan ikhtilaf dua mazhab itu dalam ta'wil yang tafsil,
yaitu dalam masalah takwil yang tafsil dan takwil yang ijmal. Bagi salaf, mereka mentakwilkan dengan takwilan yang ijmal, yaitu tidak memaknakan yadun dengan tangan, tetapi yadun yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan yang yaliqu bihi subhanah, yang selayaknya bagi Allah taala, tanpa memaknakan tangan. Berbanding fahaman yang mengatakan yadun itu adalah tangan, tapi tangan yang tak sama dengan kita. Itu bukan salaf. Salaf ialah mereka mengatakan bahawasanya yadun itu ialah yadun, tetapi makna dia apa dia? Yaliqu bihi subhanah, yang selayak bagi Allah taala. Bukan yadun makna yang ini tangan kita, bukan. Baik. Jadi dia kata ikhtilaf, iaitu perbezaan pandangan dua mazhab, yakni mazhab salaf dan mazhab khalaf, itu dalam takwil yang tafsil, yaitu mentakwilkan secara terperinci. Itu yang menjadi perbezaan. Persamaannya ialah kedua-duanya mentakwil, dan kedua-duanya tidak menerima makna yadun dengan makna tangan yang kita faham. Baik. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, wajah milik Tuhanmu. Jadi wajah ni apa dia? Ila akhirih, sehingga akhir ayat tersebut, sehingga akhir firman Allah Ta'ala tersebut. Wajah ni makna muka. Itu satu makna daripada makna-makna yang difaham dalam bahasa Arab. Ada wajah dengan makna al-halu wal qismu, yaitu keadaan dan juga pembahagian. Ada wajah dengan makna sayyidul qaumi wa ashrafuhum, yaitu ketua bagi satu-satu bangsa atau puak, dan orang yang mulia-mulia di dalam puak tersebut juga dikatakan al-wajhu. Baik. Kemudian ada juga memaknakan wajah itu maknanya zat. Ada wajah bukan bermakna wajah juga, dikatakan ridha Allah Ta'ala. Maknanya bila dia menyebutkan kita beramal liwajhillah, liwajhillah bukan kerana muka Allah, tapi limardatillah, demi redha Allah. Maknanya wajah juga bermakna ridha. Jadi oleh kerana yang begitu banyak makna wajah tersebut, bagaimana nak kita ta'yinkan wajah itu cuma maknanya muka? Kalau cuma maknanya muka, ada firman Allah Ta'ala yang mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau firman Allah Ta'ala yang ini, yang kekal cuma wajah Allah, muka Allah, maka kemana tangan Allah Ta'ala? Dan sebahagian hadis mengatakan Allah itu ada tapak kakinya, memijak-mijak dalam neraka tersebut, tapak kaki Allah Ta'ala. Kalau difahamkan qadam dengan makna tapak kaki, maka tapak kakinya binasa, tangannya binasa, yang kekal cuma muka. Kalau ikut kepada fahaman ini, wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal itu, yang akan kekal nanti cuma wajhu rabbika, yaitu muka Tuhan kamu. Oleh kerana itu, ini membawa kepada kesamaran, kekeliruan, kecelaruan dari sudut memahamkan makna. Maka oleh kerana berlaku kecelaruan inilah dikatakan ayat ini ayat yang mutasyabihat, ayat yang membawa kecelaruan. Maka adakah dia menjadi dasar dalam akidah ahli sunnah? Tidak menjadi dasar. Habis apakah ayat yang menjadi dasar dalam akidah ahli sunnah? Dasar ataupun asas, yaitu kekuatan ahli sunnah, adalah berdalilkan dengan dalil yang muhkam atau muhkamat, ayat yang tidak ada kecelaruan, yang jelas maknanya. Contoh seperti dikatakan
innallaha ala kulli syai'in qadir idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun yaf'alu ma yurid. Allah buat apa dia nak, maka tidak ada takwilan. Ayatnya jelas menunjukkan bila Allah ada yurid, maka ulama bahas masalah istiqaq. Dalam usul fiqh ada bahas masalah al-istiqaq, iaitu terbitan yang melahirkan fi'il mudhari', fi'il madhi, isim fa'il, isim maf'ul bermula daripada al-masdar. Oleh kerana ada yurid, iaitu itu daripada fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' pasti ada dia punya masdarnya, iaitu apa dia? Iradah. Bila Allah yurid, artinya yurid bagaimana? Yurid artinya berkehendak pasti dengan iradah Allah Ta'ala. Ini diperhaluskan oleh ulama kita lagi. Itu dikatakan ayat yang muhkam. Kalau lawan daripada muhkam, ayat yang mutasyabih atau mutasyabihat, ayat yang membawa kepada kesamaran yang seperti ini tadi. Celaru manusia. Kalau berkatakan cuma wajah yang kekal, bagaimana kaki yang kita kata ada hadis menyebutkan tapak kaki yang mengatakan yadullah fauqa aidihim. Yadun itu adalah daripada kata mufrad, satu tangan Allah di atas tangan-tangan manusia yang banyak. Kemudian ada lagi ayat Quran mengatakan bal yadahu mabsutatani, dan bahkan dua tangan Allah itu terbuka luas, dua tangan dia. Ayat yang lain pula was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda, dan bumi ini was-sama', dan langit tersebut banainaha, kami bina akan langit itu bi'aidin, dengan tangan-tangan kami pasti lebih daripada dua. Kalau begitu berapa banyak tangan Allah Ta'ala yang binasa ketika dia hari akhirat besok, kerana kekal cuma muka dia sahaja. Maka tidakkah ini kesamaran? Maka oleh kerana itu maknanya banyak, bukan sekadar makna muka. Ada dengan makna tadi, iaitu al-hal wal qismu, ada dengan makna iaitu sayyidul qaum wa ashrafuhum, dan banyak makna dia. Sebahagian maknanya ialah zat. Maka oleh kerana itu dikatakan muka itlaqul juz'i, yang dikehendaki kulli, keseluruhan, iaitu zat nama dia. Dia bukan kita kata kepada Allah Ta'ala, itu kaedahnya begitu. Dalam balaghah mengatakan demikian. Sebahagian diitlakkan, dikatakan cuma sedikit, tapi yang tidak kesemuanya. Contoh mana dia? Warka'u ma'ar raki'in, hendaklah engkau rukuk bersama orang yang rukuk. Adakah sembahyang itu rukuk semata-mata? Tak. Daripada angkat takbir, dia baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tayat awal, tayat akhir. Tapi kenapa sebut rukuk sahaja? Sebut sebahagian tapi dimaknakan dengan semua. Tapi di sini bukan makna demikian, karena Allah tidak berwajah, sehingga boleh kita mengatakan wajah disebut yang dikehendaki ke semua, bukan. Tapi sebahagian makna wajah ialah zat. Jadi Allah bila mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, artinya dan akan kekal nanti, ialah zat milik Tuhanmu. Itu kan kekal. Habis sifat macam mana? Ya, sifat sekali. Karena sifat tidak boleh berdiri sendiri. Sifat mesti ada pada zat. Oleh kerana itu yang kekal disebutkan zat, tetapi dikehendaki zat berserta dengan segala sifat kamalat Allah Subhanahu wa taala yang takkan binasa. Inilah fahaman khalaf, yang mana bila khalaf mengatakan ada ayat yang seperti ini, maka hendaklah ditakwilkan maknanya wajah, bukan dengan makna wajah. Wajah itu maknanya zat Allah Ta'ala yang kekal. Baik. Dan waja'a rabbuka, dan ja'a maknanya telah datang. Siapa yang datang? Rabbuka, Tuhanmu. Kalau Tuhan datang artinya ada berjarak. Jarak daripada sana ke sini. Sini tu dekat, sana tu pasti jauh. Takkan sebelah kita berkata datang pula, pasti datang di tempat yang jauh. Kalau kita di sini di Malaysia, ada separuh orang di mana pula? Dia di Kuala Lumpur. Ada separuh orang di Thailand. Ada separuh orang di Australia. Ada di Eskimo. Jadi macam mana ni?
Waja'a rabbuka. Kemudian waja'a rabbuka ada sambungan dia. Wal malaku saffan saffa. Maknanya saf dan saf. Saf bersaf saf maknanya. Selepas satu saf satu saf, satu saf satu saf, satu saf satu saf. Siapa yang datang? Tuhanmu. Dan wal malaku, dan malaikat yang datang saf demi saf, saf demi saf. Maknanya banyak saf-saf dia. Siapa yang datang sebenarnya? Adakah Tuhan kamu datang? Makna Tuhan berpindah satu tempat, satu tempat, satu tempat, satu tempat ke lain, atau macam mana? Kalau berpindah artinya bertempat. Kalau bertempat artinya macam-macam, sehingga jisim dan sebagainya. Maka kita bukan mujassimah untuk mensabitkan Allah berjisim, sehingga Allah perlukan ruang, sehingga Allah pasti lebih kecil daripada ruang. Mana mungkin kalau ruang lebih kecil, Allah lebih besar. Nah, kalau kita duduk dalam bilik yang sempit, kan, kemudian kita nak masuk tak boleh, dia kecil katakan, ya. Bawah meja ni ambil 10 orang boleh? Tak boleh. Sebab masing-masing jirim, masing-masing jisim dia memenuhi ruang. Bukti dia, kalau kalah masjidnya ada terjun 10 orang dalam itu, apa jadi? Air membuak keluar. Kenapa air membuak keluar? Kerana jisim sudah masuk, dan dia masuk dalam jisim, jisim tak boleh nak mengambil ruang, maka dia akan keluar. Masuk lagi orang, 10 orang tak muat. Kenapa? Kerana ambil ruang. Maka kena dah 10 orang, pasti orang lebih besar daripada ruang kolah tadi itu. Maka mana mungkin kalau ruangan kecil, orangnya besar. Kalau begitu pasti Allah lebih kecil daripada ruang, sehingga dia boleh datang pergi jumpa manusia. Maka itu mustahil. Dan sekalipun dikatakan dalam alam ke, luar alam ke, tengah alam ke, bawah alam ke, Allah tidak demikian. Karena kalau bawah alam, atas alam, kiri alam, depan alam dan sebagainya, itu menunjukkan dia juga sebagai alam. Maka juga mustahil. Baik. Oleh kerana itu waja'a rabbuka, di sini maka ulama mengatakan ada satu istilah dalam usul fiqh dikatakan al-muqtadi. Ada perbahasan dia. Jadi maknanya waja'a rabbuka, waja'a amru rabbika, datang perintah Tuhanmu, atau datang seksaan daripada Tuhanmu yang datang, bukan Tuhan yang datang. Baik. Dan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah itu fauqa, di atas aydihim, tangan-tangan mereka, ya. Makna tangan mereka di bawah, tangan Allah di atas. Baik. Ini juga menunjukkan kepada apa dia? Kepada kecelaruan dalam memaknakan. Bagaimana nak kita maknakan ini? Maka oleh kerana itu ulama salaf kata apa? Mereka sekadar membaca. Fatafsiruhu tilawatuhu, maka tafsirannya sekadar membacanya sahaja tanpa memaknakan. Iaitu melalukan sahaja sebagaimana ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dikatakan yadullahi fawqa aydihim, dia baca. Apa makna yadullah? Tak tahu. Nah, tak tahu makna yadullah. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang selayak bagi Allah taala. Kita tak tahu makna yadul. Nah, bukan diterjemahkan yadul dengan makna tangan, tangan yang tak sama dengan makhluk, bukan. Baik. Dan barang lainnya, iaitu dari penas yang mutasyabihat, dan barang yang lainnya, dan contoh yang lainnya, yang lain daripada ayat-ayat yang mutasyabihat ini masih banyak. Baik, dibawakan 3 je dah, cukup. Yakni artinya lafaz wajah, mana? Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan kekal nanti wajah Tuhanmu. Wajah itu yakni lafaz wajah, dan lafaz jaa, iaitu wajah rabbuka, telah datang, dan lafaz yadun, yadullah fawqa aydihim, semuanya itu mustahil kepada Allah taala. Maknanya mustahil atas Allah taala. Kalau mustahil atas, maknanya apa dia? Mustahil terjadi demikian itu kepada Allah, yang Allah itu ada wajahnya, Allah itu datang dan pergi. Kalau datang pasti dia kena pergi pula, takkan datang tak balik-balik. Nah,
Itu pelik pula, dia datang tak ada balik, tapi datang lagi. Datang ke mana pula? Dia mesti balik dulu baru datang balik. Tuan-tuan, kalau datang sini tak balik-balik, kita kata dia datang juga lagi. Tak, dia tinggal di situ, bukan datang di situ. Tinggal pula. Dia pasti balik semula baru dia kata dia datang. Jadi ini dikatakan kesamaran tadi. Karena wajah rabbuka, dan telah datang Tuhanmu itu pasti mendatangkan kecelaruan dalam memaknakan, dalam mentafsirkan. Karena datang pasti dia pergi semula untuk datang kembali. Baik. Di dalam zahir maknanya, yakni zahir makna lafaz tersebut yang tiga ini, iaitu wajah, ja'a dengan yadun. Maknanya, makna zahir maknanya itu menyebabkan mustahil ianya terjadi kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ad-Dusuqi, Al-Imam Asy-Syarqawi, dua orang ni, dua-dua daripada Mesir, ulama besar. Al-Imam Asy-Syarqawi dia mensyarahkan, iaitu menghasyiahkan kitab Al-Hudhudi. Al-Imam Ad-Dusuqi dia menjadi menghasyiahkan, itu mensyarahkan kepada syarah yang dibuat oleh Al-Imam As-Sunusi. Dia kata apa dia? Punca kesesatan manusia ialah dengan mengambil zahir makna ayat ataupun nas yang mutasyabihat. Itu punca menjadi sesat. Karena dikatakan Tuhan datang, pasti ada pergi dan datang. Dikatakan Tuhan bermuka, maka kalau begitu mana tangannya, mana kakinya? Adakah binasa sekali? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua binasa berlaku di atas muka bumi. Semua tak ada dah. Yang kekal cuma muka Allah Ta'ala. Habis tangan yang dikatakan ada pada Tuhan, macam mana pula? Maka di situ dikatakan kecelaruan tersebut. Maka oleh kerana itu, bila masuk orang dalam agama Islam secara beramai-ramai, maka perlu penjelasan. Kerana mereka bukanlah bulagha, mereka bukan daripada golongan ahli balaghah, mereka bukan daripada orang nuhat, ulama nahu. Mereka tak faham mubtada' khabar. Mereka tak bercakap dalam bahasa Arab. Mereka bercakap dalam bahasa lughat masing-masing. Lughah mahalliyah dipanggil, bahasa setempat. Kalau orang Cina cakap Cina, kalau orang India cakap bahasa India, kalau orang di sini cakap bahasa Melayu. Bila masuk dalam agama Islam, maka ada certain perkataan yang mereka tahu, yadun, wajah. Maka wajah dengan yadun tu dikatakan tangan dan muka. Maka bagaimana dengan keadaan yang lain? Tangan okey, kaki okey, muka okey, maka yang kekal muka, yang lain binasa. Kecelaruan jadi dia. Ada sebab itulah ulama khalaf datang menjelaskan makna, bukan dengan makna menjelaskan tanpa ada sebarang kaedah yang mereka pakai. Ada kaedahnya, dengan kefasihan bahasa dia, dengan keahlian dalam bahasa Arab, maka mereka memaknakan, mentafsirkan maksudnya. Walaupun berlaku khilaf di kalangan ulama, ada yang tidak bersetuju. Bila tak bersetuju, itu kita mengatakan bahawasanya ayat yang mutasyabihat, yang menjadi khilaf di kalangan ulama, bukan dasar akidah kita. Nah, untuk kita nak mengkafir-kafirkan orang, jangan. Mudah kita tunjuk ke orang, kita kata orang tu kafir, orang ni kafir, orang tu kafir, orang ni kafir. Jangan. Ya. Kita bukan semudah itu mengkafirkan ahlul qiblah. Sama mana masih lagi dia usalli, kemudian Allahu Akbar, dia rukuk, dia sujud, dia i'tidal, dia masih lagi la ilaha illallah, dia saudara kita. Dia nak kata kita apa pun suka hati dia lah. Dia akhirat besok tanggungjawab. Jangan kita pula besok dia akhirat kita tanggungjawab. Karena perkataan-perkataan yang kita lemparkan kepada orang lain, ya, terutama yang kita katakan ayat yang mutasyabihat ini. Dia nak pegang, dia ada hujah, silakan. Tapi ahli sunnah itu bukan fahaman ahli sunnah, ya. Kita katakan ahli sunnah itu salaf dan khalaf. Salaf dia tidak memaknakan, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khalaf, mereka itu menyerahkan kepada Allah maksud yang sebenar, tapi menggunakan pendekatan takwil, dengan takwil yang tafsil, itu terperinci, dan maknanya tidak lari bahawasanya Allah Maha berkuasa, takkan lari.
Karena ada nas yang sharih, ada nas yang bersifat muhkam yang mengatakan Allah Maha berkuasa. Maka tangan ditakrifkan, ditafsirkan dengan kuasa tak lagi dengan ayat yang muhkam. Baik, takkan nak kata kafir juga. Bukan ahli sunnah menafikan ayat yadullah fawqa aydihim, tidak. Tetapi dalam masalah mentafsirkan sahaja. Baik. Kalau begitu ada yang berbenturan, berlawanan dengan kita bagaimana? Kita juga tidak mengkafirkan. Selama dia tak kata Allah itu jisim seperti jisim kita, dia ada muka, ada tangan, ada kaki. Itu kalau akidah didetailkan, itu membawa kepada kufur. Baik. Tapi kita jangan semudah itu. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Serahkan kepada Allah. Kalau tidak, nanti jadi budaya kafir mengkafir. Tunjuk orang ni kafir, orang tu kafir, orang ni kafir. Yang tak kafir siapa? Kita seorang je tak kafir. Lain semua kafir berlaku. Mudahnya mengkafirkan orang. Baik. Jangan mudah mengkafirkan orang. Guru saya pun tak mengajar saya mengkafirkan orang. Saya ingat lagi guru saya itu, Tuan Guru Haji Ahmad Kopis, dia tak mengkafirkan orang. Hatta saya pernah tanya dia sendiri, saya tanya dengan Tuan Guru, Tuan mengajar hikam, bukankah Ibnu Taimiyah satu ulama tak suka dengan tasawuf yang seperti ini? Dan banyak lagi ulama tak suka. Dia kata apa dia? Yang salah itu ialah menyalahkan orang, yang betul itu ialah menyalahkan diri sendiri. Kalau kita asyik menyalahkan orang, kita kata orang tu salah, kitalah yang betul. Walhal kita betul sangat ke? Kita pun tak tahu. Dah. Kita berkeyakinan kita betul sahaja. Hakikat yang betul tu kita ke? Tak tentu. Baik. Habis yang tahu siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Habis kita ni macam mana? Berdasarkan nas dan dalil yang datang daripada Allah dan diperjelaskan oleh para alim ulama kita. Habis mereka itu tak ada alim ulama, mereka juga ada alim ulamanya. Sebab itu hati-hati. Baik. Kerana bahawasanya tadi maknanya mustahil kalau kita gunakan makna yadun, makna wajah, makna apa lagi ja'a dengan makna yang literal atau zahir makna, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yadun dalam bahasa lughah itu, dalam bahasa lughah itu bahasalah dalam bahasa Arab. Maknanya dalam bahasa kita itu, maka iaitu tangan yang zahir itu, tangan kita yang zahir ini, itu makna yadun. Baik. Yadun tu maknanya sampai mana kata-kata yadun? Yadun tersebut sampai mana? Kalau hukum potong tangan dalam masalah hudud, nak potong kat mana? Potong kat sini ke? Potong kat sini ke? Atau potong kat sini? Dikatakan tangan. Tangan yang kita faham pasti dari hujung jari ini pasti sampai ke sini. Tapi bila Quran mengatakan wasadiqu wasadiqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangan kedua-duanya. Sampai mana nak potong? Sampai sini ke tangan? Karena tangan dikatakan sampai sini, maka potong sampai sini sahaja. Maka kalau orang tayamum macam mana? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, maka sapulah muka kamu dan sapulah tangan-tangan kamu. Maka sampai mana nak sapu dia? Sampai ke siku atau sampai ke sini? Mazhab Maliki sampai di sini, qaul qadim mazhab Syafi'i sampai di sini, qaul jadid mazhab Syafi'i sampai di sini. Tapi potong tangan kenapa di sini? Kalau yadun tu kita maknakan dengan mesti sampai ke sini, kenapa mesti tayamum sampai di sini? Walaupun hadis mengatakan yadun tadi, Quran mengatakan yadun, Imam Syafi'i fatwa yang terbaru dia sampai di sini. Fatwa lamanya sama Imam Malik sampai di sini. Kalau tangan kita faham sampai di sini. Habis Allah Taala tangan sampai sini ke sampai sini ke sampai sini. Maka kecelaruan. Sebab itu ulama mengatakan bahawasanya kalau tangan seperti zahir yang kita faham itu mustahil. Karena tangan ada dia punya ku', dia panggil di sini pakai ku', iaitu dia punya sampai di sini penggalangan tangan, dia panggil ku'. Ada tangan sampai di sini, ini dipanggil apa ni? Iaitu siku. Atau sampai di sini sampai bahu. Maka tangan Allah sampai mana? Yang kata tangan tadi itu. Maka itu kecelaruan. Sebab itu ulama kita menjelaskan yadun bukan makna tangan. Baik. Kemudian dia kata kalau dengan makna bahasa lughah, makna bahasa Melayu kita ni,
maka iaitu tangan yang zahir itu tangan-tangan kita lah yang ada di tangan kita ini. Baik. Maka makna semuanya itu mustahil kepada Allah Ta'ala dalam zahirnya. Zahirnya zahir makna. Maknanya yang zahir itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bertangan seperti yang ada pada kita. Selesai di situ. Makna tuan-tuan, mana-mana nas yang menyebabkan kecelaruan tadi, maka ulama khalaf mereka bertanggungjawab untuk menjelaskan. Maka mereka menjelaskan ini ada ke tidak dokongan daripada ulama lain. Menjadi majoriti ulama mereka mendokong fahaman takwil yang ditakwil oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka perlu atau tidak ulama yang datang kemudian ini mentakwilkan pula tidak ada sebarang keperluan. Kenapa tidak berkeperluan untuk mentakwilkan? Kerana kita bukan orang yang reti, dan kerana sudah didokong oleh para alim ulama tentang kebenaran yang ditunjukkan oleh ulama yang mentakwil. Ramai yang sokong, ramai yang mendokong, bukan kecil-kecil anak. Antaranya siapa mendokong? Al-Imam Al-Ghazali, ini ulama besar, dan Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam-imam yang lain. Mereka bersetuju dengan ulama yang mentakwil, dan mereka ini sudah berautoriti, ulama yang hebat dalam pelbagai bidang, dan mereka mentakwilkan. Kita cuma melewati, melalui denai-denai yang sudah pun ditelusuri oleh para alim ulama. Tak perlu kita buat jalan baru. Baik. Sama sahaja kalau kita tak mau tak mau tayar, kan? Tayar kereta, kita kata buat tayar, beli kat kilang bazir. Kita buat tayar sendiri. Kita potong getah sendiri. Lepas tu kita tempur sendiri tayar. Kita buat. Mati pun tayar tak siap tuan. Kalau siap sekalipun baru diletak ke kereta, baru nak jajakkan ke tanah, hancur, pecah dia. Sebab tak padat tayar kita tu. Dan rasanya mustahil pada adat pula nak berjaya tayar yang kita buat dengan sendiri. Setiap orang kena buat tayar sendiri. Setiap orang kena buat kereta sendiri. Jawab tuan-tuan, ustaz-ustaz naik kereta kuda lah. Tak reti tuan-tuan, ya, tak reti. Yang pandai bolehlah siapkan tayar, tapi body kereta macam mana? Jadi macam mana nak buat? Belilah yang siap tu. Dah ada cop sirim ke? Tak. Mana dulu mana diluluskan ini kereta dia selamat untuk dipakai. Ini tempat minyak jangan letak pasir. Ini tempat minyak brake, jangan letak air payah. Dia ada dia punya manual dia. Ini kereta dah siap, pakai sahaja. Nak yang mana lebih meyakinkan, pakai. Dah. Begitu mazhab sudah dicop dan diiktiraf oleh ulama sezaman dia dan ulama-ulama besar lepas daripada zaman dia. Maka siapa kita untuk mempertikaikan, iaitu kemampuan, kelayakan mereka tersebut, sehingga boleh kita mempermain-mainkan para alim ulama? Tak boleh. Oleh kerana itu, takwilan tersebut yang sudah diterima pakai, maka kita pakai sahaja, tak perlu buat takwilan baru, dan tak perlu kita nak mengkomplain-komplain ulama yang memang hebat dah. Baik. Kita cakap Arab tempukang. Yakni kalau cakap Arab. Cuba pergi Mekah tengok orang Melayu cakap Arab macam mana. Jumpa Arab. Orang Arab cakap Arab fasih. Kita ana yakni ana situ. Samalah. Kalau cakap Arab tempukang. Kena buat-buatlah, buat tesis bahasa Arab sekalipun, bahasa pun ringan. Tak banding dengan bahasa kitab-kitab besar, jauh ke belakang. Nahu litang pukang. Macam mana kita nak mentakwil? Kalau kita hebat sekalipun, kita hebat di kalangan orang-orang yang bodoh, yang tak tahu bahasa Arab, katakan contoh dia lah, tak tahu. Hatta kalau katalah dia pandai bahasa Arab pun, itu kerana dia duduk di kalangan orang tak pandai bahasa Arab.
Cuba pandai bahasa Arab ni duduk di kalangan ulama-ulama Arab ni. Dia cakap Arab macam mana? Sehingga Arab mengatakan apa dia? Pagah betul dia ni bahasa Arab dia. Itu pun masih ada rasa nak menentang ulama-ulama yang hebat. Baik. Sebab itu tuan, ya, saya bukan apa makna kata baca mengajar di pondok kita Arab. Dari saya ke saya nampak saya makin pandai. Saya rasa saya makin nampak bodoh dia. Setiap hari bila kita baca ada banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Ada banyak perkataan-perkataan baru. Kemudian nak kita tengok pula daripada pelbagai sudut. Bukan terus faham. Ibarat kitab lama sangat hebat. Tapi kenapa kita mudah sangat nak menuding kepada ulama yang memang diiktiraf oleh ulama yang lain. Terutama masalah ta'wil ini. Sampai tak ada adab kadang-kadang dengan ulama. Baik, selesai di situ. Maka mazhab ulama yang salaf itu. Baik, itu selesai khalaf tadi. Walaupun kita mungkin tak boleh nak tangkap ke semua, tapi kita pegang satu sahaja. Dalam ayat yang sebegini, ulama telah selesaikan. Kita cukup berpegang dengan apa yang telah diselesaikan oleh para ulama kita. Sudah cukup. Baik. Kalau kita tak setuju, terpulang kita. Terpulang kita tak setuju. Karena kita bila kita dengan berpegang dengan satu ulama, ulama itu berpegang dengan ulama yang lain, ulama ini berpegang ulama yang lain. Jadi maknanya kita ada mata rantai yang menghubungkan fahaman kita dengan ulama-ulama besar. Jadi mereka yang akan ramai-ramai bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah kaedah-kaedah dia. Maka mazhab ulama yang salaf itu memberi takwil dengan takwil ijmal. Ini tadi. Takwil tafsil yang terperinci tadi, yadun dengan makna kuasa. Itu tafsil nama dia. Ijmal macam mana? Maka mazhab ulama yang salaf itu, iaitu yang 300 tahun yang pertama, memberi takwil dengan takwil yang ijmal, takwil yang tidak terperinci. Takwil yang ijmal artinya takwil yang tidak terperinci. Makna takwil juga tapi tidak terperinci. Baik. Serta mustahil ia akan Allah Azza wa Jalla. Kerana kalau dimaknakan maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mentakwilkan supaya tidak terjadi mustahil itu kepada Allah taala. Maka macam mana? Maka katanya bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai wajah. Bukan wajah yang kita faham. Maknanya Allah mengatakan wa yabqa wajhu. Allah itu kekal wajah. Jadi wajah tu apa dia? Ya, Allah itu dia kata lahu wajhun. Ada wajah, bukan ada muka, ada wajah. Wajah makna apa? Dengan wajah yang layak ia bagi Allah Azza wa Jalla. Maknanya dengan makna wajah yang cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah dengan makna muka. Begitulah yadun. Yadun tu apa dia? Yadun itu arti yadun yang difahami oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu ada yadun. Yadun itu yang selayaknya bagi Allah tanpa memaknakan yadun itu dengan tangan. Baik. Dan demikian lagi yadun, dan memberi takwil mazhab ulama khalaf dengan takwil yang munfasil, dengan takwil yang munfasil, yaitu tafsil, mufassil atau mufassal. Takwil yang ditafsilkan itu khalaf. Serta mensucikan akan Allah Ta'ala daripada zahirnya nas. Maknanya tidak mengambil makna zahir, tidak mengambil makna zahir, maka katanya yakni khalaf, makna wajah itu zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud. Dia kata wajah itu Allah sebut wajah, tapi maknanya ialah zat Allah Ta'ala, iaitu menafikan dengan makna muka tetapi menetapkan dengan makna zat. Itu memaknakan.
Tetapi bukan dengan makna yang ada pada makhluk, tidak. Zat yang macam mana? Zat yang mukhalafah lil hawadis. Baik. Sebab itu dikatakan, iaitu katanya makna wajah itu zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud, iaitu zat yang wajib ada, yang mustahil tidak ada. Tapi Allah sebutkan wajah. Wajah bukan makna wajah, maknanya zat. Allah itu ada zat atau tidak? Ya, Allah itu ada zat. Oleh kerana itu dikatakan zat Allah Ta'ala tidak bertentangan dengan nas, tetapi maknanya itu diambil berdasarkan nas-nas yang lain menyebutkan Allah itu zat yang wajibul wujud, dan zat yang tak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama dengan satu apapun. Baik. Bila Allah sebut wajah, maka ada nas lain yang mengatakan Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Maka oleh kerana itu dimaknakan makna itu tidak salah dan tidak menolak perkataan wajhu rabbika, cuma memaknakan wajah tersebut dengan makna zat. Baik. Dan makna yadun itu qudratullah, iaitu kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu ada firman Allah Ta'ala menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu dikatakan sebagai sifat musyabbah bismil fa'il. Maka daripada perkataan fa'ilun, maka kita sebutkan daripada awal tadi, iaitu masalah istiqaq. Istiqaq, iaitu terbitan daripada perkataan lain. Kalau begitu dikatakan qadir, dia terbitan daripada masdarnya qudrah. Kalau dia seorang yang berkuasa, pasti ada sifat berkuasa pada dirinya, baru boleh dikatakan berkuasa. Kalau Allah itu dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa, berkuasa dengan apa? Berkuasa dengan sifat berkuasanya, iaitu qudrah. Maka oleh kerana itu qudrah itu sabit bagi Allah Ta'ala. Oleh kerana itu memaknakan yadun dengan qudrah tidak salah, karena memang Allah itu sifat qudrah. Cuma ulama khalaf, mereka mengatakan bahawasanya yadun itu bukan makna yadun yang kita faham, tangan. Bahkan itu sebahagian daripada bahasa kita dan bahasa Arab. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada orang Arab yang menggunakan balaghah, menggunakan mantik, menggunakan nahwu saraf yang sangat tinggi. Maka Quran turun kepada mereka, maka sesuai dengan penggunaan bahasa mereka sendiri. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntunglah perniagaan mereka. Itu adalah perkataan biasa digunakan oleh orang Arab. Dia katakan tak beruntunglah dia, macam tu, tak beruntunglah berniaga. Ini adalah perkataan biasa orang Arab. Demikian disebutkan perkataan yadun, itu kuasa, itu adalah sebahagian daripada makna bahasa orang Arab. Kita pun guna perkataan itu juga, kan? Bila orang datang tanya kita macam mana urusan ni, selesai tak? Jangan risau, itu dalam tangan saya je benda tu. Makna dalam kuasa saya, dalam bidang kuasa saya, penggunaan bahasa seharian. Maka tidak salah mempermaknakan yadun dengan kuasa. Bahkan kalau Allah berkuasa, salah ke? Tak salah. Cuma inilah khalaf tadi. Dan tafsiran seperti itu didokong atau tidak? Didokong oleh para alim ulama yang besar-besar. Baik. Dan demikian lagi barang yang lainnya. Tetapi mazhab ulama yang salaf itu terlebih aslam, dan mazhab ulama yang khalaf terlebih aq'ad, yakni terlebih teguh. Sebab banyak perbantahan daripada orang yang sesat, daripada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ini akan datanglah, kita akan sambung. Dan demikian lagi barang yang lainnya, tetapi mazhab ulama yang salaf itu terlebih aslam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.